Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullahu taala. Dan kita telah pun sampai pada perbincangan tentang kata putus bahawa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, apa yang berlaku kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah halun ghairu ikhtiyariyah. Halun ghairu ikhtiyariyah. Keadaan yang berlaku bukan dengan buat-buat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kita dapati keadaan ini juga berbeza dengan keadaan orang yang dilanda mengantuk ataupun tidur ataupun pengsan. Ya. Maka ianya juga bukanlah keadaan biasa. Bukan keadaan yang berlaku di luar kawalan yang biasa berlaku pada manusia, seperti sawan, seperti mengantuk, seperti terlelap, seperti pengsan. Bukan. Idzan aridun ghairu adi. Juga bukan situasi yang biasa. ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه وتبرد الأطراف وتصطك الأسنان وتتكشف العورات ويحتجب نور العقل ويخيم ظلام الجهل لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن وإشراق في اللون وارتفاع في درجة الحرارة، وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة ومصدر علم لا جهالة، بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته وتتضاءل الأنوار عند طلعته. Demikian juga kita tak boleh kata apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni sawan. Mana jauh beza. Orang sawan, ya, dia kena sawan, sedap-sedap dia. Heran, awak orang tu kumpul ramai, dia tak ingat apa jadi. Kan? Dia tak ingat apa jadi. Kan? Dia tak ada lah kalau kata dia ni orang yang pandai, tiba-tiba lepas kena sawan tu dia jadi lagi pandai, dapat ilmu baru. Tak ada. Nabi SAW lepas dia mengalami keadaan tersebut, tidak ada pada ketika itu, tidak ada ketak-ketak gigi kah, badan menggerak, tak ada. Sebaliknya bila dia sedar, dia dalam keadaan yang begitu sedar apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia tidak hilang ingatan. Bahkan sebaliknya dia mendatangkan kepada kita pengetahuan-pengetahuan baharu, hukum hakam yang terhasil daripada pemikiran-pemikiran bijaksana. Yang benda-benda itu tidak mungkin boleh dihasilkan oleh orang yang kesawanan. Orang yang kena sawan tak mungkin boleh buat hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quranul Karim ini. Ini mustahil. Ya, tak mungkin. Ada orang, dia tulis buku dia tu waktu bila tu, lepas dia kena sawan tu dia tulis jadi orang pandai, dapat ilmu, tulis buku macam-macam. Tak ada macam tu. Kan? Ini dia berbeza. Kan? Dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran. Bukan macam orang untuk umur menurun pun bukan juga. Kan? Untuk umur menurun dia bercakap ketika dia sedang tidak ingat tu. Kan? Dan suara yang bercakap tu suara lain, bukan suara dia. Kan? Suara jin yang menyampuk dia tu. Kan? Nabi SAW dia hanya menyampaikan itu setelah dia hilang keadaan tersebut. Dan dia yang bercakap.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ها نحن أولئك قد كدنا نصل فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان يبدو حينا ويختفي حين أحيانا من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره ولا في اختفائه. هل عسى أن يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ إذا والله لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا، ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء. فلابد إذن أن يكون وراء السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن وآن فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود ويزودها بما شاء الله من العلوم ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى. Jadi kita dah baca semua dah itu. Dia kata kita dah hampir sampai kepada apa yang kita nak. Cuma dia kata adakah apa yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ide-ide yang datang pada dia setelah dia berlaku keadaan begini, adakah dianya daripada tabiat Muhammad? Sudah tentu jawapannya tidak. Kerana kalaulah apa yang ide-ide ni datang daripada kecerdasan akal dia sendiri, tentulah benda ini dia boleh produce, dia boleh bercakap dan boleh bawa kepada kita lebih banyak sewaktu dia dalam keadaan sedar berbanding dia dalam keadaan tidak sedar ini. Kan? Jadi tidak kita dapati bahawa di sebalik awan yang melindungi Nabi SAW keadaan ini, yang menutup sekejap keadaan Nabi SAW ini, di sebaliknya ada masdar cahaya, sumber cahaya yang membekalkan kepada jiwa Muhammad SAW sumber luaran yang bukan daripada dirinya SAW. Seperti mana kita kata cahaya bulan bukan daripada dirinya sendiri, daripada matahari, kerana orang dapat melihat cahaya bulan itu berubah-ubah persentasenya, peratusannya mengikut kedudukannya dengan matahari. So kita pun tahu kata bahawa bulan ni bukan datang daripada cahaya dia, bukan daripada zat dia, tetapi dia memantulkan cahaya matahari. Maka demikian kalau kita tengok keadaan Nabi Muhammad SAW ni bukan daripada diri dia. Pasal benda tu berlaku bukan dengan pilihan dia. Bukan suka-suka dia nak boleh buat mai apa yang nak cakap ni. Menunjukkan bahawa di sana ada sumber luaran, pancaran cahaya daripada luar yang memancarkan, dan Nabi Muhammad SAW hanyalah tukang pantul yang menyampaikan apa yang disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau tidak mau kita kata dia adalah quwwatun kharijiyah, kekuatan luaran. Dia adalah sumber luaran, bukan dalaman diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersambung, tidak datang kepada baginda melainkan dalam waktu-waktu tertentu sahaja. Wa hiya quwwatun a'la min quwwatihi li'annaha tahduthu fi nafsihi wa fi badanihi tilka al-athar al-'azimah. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa hiya quwwatun khayratun ma'sumah. Macam kita kata, kita dapati bahawa ciri-ciri kekuatan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertamanya dia adalah sangat kuat. Sehingga kan bila dia datang kepada Nabi SAW, untuk Nabi menanggung apa yang datang kepadanya ini, berlaku kepadanya keadaan yang kita lihat itu, keadaan berpeluh-peluh dan sebagainya. Jadi berat badan Nabi dan seumpamanya. Tetapi dalam masa yang sama, kekuatan ini adalah kekuatan yang baik, terpelihara, maksumah. Bukannya syaitan yang datang kepada Tuk Nujum, tukang tilik, tuk dukun dan sebagainya. Ya, sebab itulah Allah Ta'ala sifatkan Jibril AS dengan allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Yang mengajarkan kepada Muhammad itu ialah yang sangat kuat, gagah perkasa, Jibril AS. Dhu mirrah, yang sangat indah kejadiannya, sangat elok, fastawa. Kejadian Jibril itu sangat elok, sangat cantik. Ya. Dan jin, kalau kita kata yang datang itu jin tidak tahu benda ghaib.
Jin tidak tahu benda ghaib. Ya. Bahkan kita kata, bal naqul alaysatil arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dalam hadis Nabi SAW dia kata, bukankah ruh ini junudun mujannadah. Dia adalah tentera yang berpasang-pasangan. Mana yang dia kenal, yang dia serasi, dia akan dekat. Mana yang dia tak serasi, dia berjauhan. Pasal apa kita, bila kita pergi tempat yang kita tak kenal orang, kita masuk, kita pergi sekolah, kita pergi asrama, kita tak kenal siapa, tiba-tiba tak lama kemudian, kita dah ada best friend. Kita masuk universiti, kita tak kenal orang, tiba-tiba kita ada best friend baru lagi. Kita pergi satu tempat, ya, kita pergi kerja, naik MRT, LRT. Dalam MRT tu ada orang yang kita rapat, ada orang yang kita tak rapat. Lama-lama sampai boleh jadi kawan. Pasal apa? Pasal roh ni Nabi SAW bagi tahu, apa yang serasi dengan dia, dia akan bercantum. Dia akan melekat. Apa poin dia di sini? Awalaysa al-mar'u yu'rafu biqarinih wa shibu syai' yanjazibu ilayh. فكيف تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين. Jadi kalau kata Nabi SAW ni tok bomo, tok dukun, tok nujum yang menurun, tentulah bomo-bomo yang akan main dekat dia. Dan mereka akan kenal. Kita tengok bila Nabi Musa AS tongkat dia berubah jadi ular. Serta merta para tukang sihir sujud, ulqiyas saharatu sajidin. Kan? Pasal dia tahu, dia kenal sihir. Kalau yang Musa buat tu sihir, tak kira lah hebat macam mana pun sihir, tukang sihir mesti boleh kenal sihir. Kan? Dia tahu sihir. Walaupun hebat sihir tu macam mana pun, dia tahu ni sihir. Pasal apa? Sejenis dengan dia. Sejenis dengan dia. Dan sebab itulah para nabi, dia boleh kenal nabi-nabi. Sekali dia tengok Nabi mai, dia tahu ni Nabi. Orang yang pembohong, kenal orang yang bohong. Tak? Orang yang pembohong, dia kenal orang. Scammer, dia kenal scammer yang lain. Dia boleh cam, dia boleh kenal. Kadang-kadang polis, dia guna orang-orang yang dulunya pernah terlibat dalam jenayah untuk tangkap penjenayah yang lain. Pasal apa? Pasal hanya mereka yang biasa terlibat dalam benda tu yang kenal benda tu. Kan? Waktu kadang-kadang nak buat, kena hantar polis yang pergi duduk mengintip, nak kena tahu dalaman. Kalau kita tak kenal mereka dalam, kita payah. Kan? Ini dah fitrah, sunnah kauniyah. Tuhan jadikan macam itu. Dan orang yang elok, yang mulia, dia kenal orang yang baik-baik. Kan? Sebab itulah kata Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW ni sebelum dia bercakap pun orang tahu kata dia Nabi, dia cakap betul. Abdullah bin Salam tak payah cakap panjang. Nabi sampai aja, dia tengok muka Nabi, dia kata, hadzal wajhu laysa biwajhin kadzdzab. Ini muka ni bukan muka penipu. Subhanallah, tak payah cakap panjang. Tengok muka Nabi ya, dia kata ni muka ni bukan muka orang menipu ni. Kan? Sebab dia cam, dia tahu orang yang cakap bohong ni, dia ada tanda orang boleh kenal. Tuhan bagi. Kan? Tuhan bagi. Orang yang memang jenis kaki bohong ni, dia ceritalah meyakinkan macam mana pun, lama-lama orang tahu kata dia bohong. Kan? Subhanallah. Firasah yang Tuhan bagi kepada manusia-manusia yang taqwa. Kan? Jadi kalaulah Nabi SAW ni sejenis dengan tukang sihir dah tahu, dah kenal dah. Kan? Dan kok mana pun sihir ni hebat macam mana pun, dia mesti boleh dipatahkan juga.
Sepandai-pandai tupai melompat, kok mana pun mesti dia boleh jatuh ke tanah juga. Kan? Tidak dapat tidak punya. Mesti punya. Dia tidak akan sempurna. Kan? Jadi, bukankah seseorang itu dikenali dengan teman rapatnya dan yang seumpama akan tertarik dengan yang seumpama dengannya? Maka bagaimana boleh bercantum jiwa-jiwa yang keji itu dengan hati yang suci mulia ini? Bagaimana kekuatan syaitan yang huru hara itu boleh bertemu dengan akal yang sempurna yang teguh itu? Kata Allah Ta'ala, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Tuhan kata, mai aku nak habaq dekat hampa macam mana orang yang syaitan akan pergi dekat dia. Kalau hampa nak kata Muhammad ni ialah penipu, tok bomo, tukang dukun, tukang sihir, aku nak habaq. Setan ni, dia nak ambil orang jadi tukang sihir pun, dia bukan ambil sembrono sebarangan macam tu. Sebab itu orang yang nak jadi tok bomo, nak apa, dia ada syarat, dia kena buat benda-benda tertentu. Sebab setan ni dia bukan ambil dia punya wali-wali dia macam tu saja juga. Setan pun dia pilih dulu. Dia buat saringan dulu, buat ujian dulu. Siapa yang sanggup ikut arahan-arahan dia, yang membuktikan perangai dia yang jahat, yang kotor, yang jijik, yang najis, kena tunjuk dulu. Kan? Jadi Allah Ta'ala kata, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Nak ada aku cerita ke hampa, mai aku nak habaq dekat hampa orang yang macam mana hak setan suka turun pi dekat dia. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dua ciri-ciri ni. Lawan dengan ciri para anbiya. Ya. Yang pertama, affak. Banyak bohong. Dia ni memang hidup dia kaki bohong dah daripada dulu lagi. Bukan dikenali orang yang jujur, orang yang baik, orang yang elok. Athim. Orang yang hidupnya memang bergelumang dengan benda-benda yang tak elok, tak senonoh. Orang yang macam ni lah yang setan suka. Memang dia ni take judi lama dah. Jadi ada sekali tu dia pergi menurun nombor ekor, setan bagilah. Kan? Setan habaq api dekat dia sekali. Sekali tu lah. Menanglah RM100. Lepas tu harga yang mahal-mahal tu setan bohong dia gitu. Kencing gitu lah. Kan? Lepas tu rugi sampai sudah. Jadi tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Mereka menyampaikan pendengaran apa yang mereka dengar daripada perbualan langit dan kebanyakan mereka tu bohong. Hak depa habaq tu adalah 1% yang betul. Sekali betul, 100 kali bohong. Fayakdhibuna ma'aha 100 kadhbah fayusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Tapi orang duk percaya hak sekali tu hak dia betul, hak yang dia dengar, yang mana jin dengar daripada langit. Tapi lepas tu dia bohong 100 kali, orang duk percaya hak pertama. Kan? Jadi kita tengok keadaan diri Nabi SAW. Adakah Nabi SAW ni, dia ni cukup syarat-syarat orang yang setan suka? Tak cukup syarat. Dia ni orang yang setan tak suka perangai dia, akhlak dia. Dia orang dikenali sebagai Al-Amin, jujur, dipercayai, tak ada nak buat-buat maksiat ni, tak ada nak minum-minum arak, nak judi-judi semua ni, tak ada. Kaki-kaki perempuan ni semua tak ada. Jauh beza dengan orang di zaman dia. Ya. Jauh beza. Tu sebelum jadi Nabi lagi. Dan seperti mana setan juga pilih orang dia, Allah Ta'ala lebih lagi. Lepas tu Allah kata dekat Nabi Musa AS, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Aku ciptakan kau ni
khusus untuk diri aku, untuk kau jadi rasul aku. Bukan sembarangan. Tempa khusus. Rasul-rasul ni makhluk khas. Memang Allah Ta'ala cipta mereka untuk jadi rasul. Sahabat tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, mata kutibta nabiyya? Wahai Rasulullah, bila engkau ditulis oleh Allah Ta'ala dalam takdir akan menjadi Nabi? Nabi kata, Adam duduk jadi tanah lagi, belum tiap roh lagi. Allah Ta'ala dah tetapkan Nabi ni sebagai Nabi. Semua Rasul-Rasul Allah Ta'ala tetapkan lebih awal. Jadi kalau kita nak banding keadaan Nabi SAW, kita nak kata Nabi ni Tok Bomo jenis penurun, oh memang nampak orang gelak kita lah. Orang kata Tok Bomo celah mana, Tok Bomo kita tahulah. Hidup dia macam mana, bergelumang dengan apa, dengan benda kotor, benda najis, darah lah apalah. Ada Nabi-Nabi macam tu. Bomo dia ada pattern dia. Tak kira lah dia bomo Siam ke, bomo Melayu ke, bomo orang putih ke, dia ada same pattern. Dia ada satu pattern yang kita boleh kenal. Betul tak? Sama. Walaupun menteranya berbeza, bahasanya berbeza, pakaian mungkin tak sama, tapi dia ada pattern yang sama. Benda-benda hak dia buat, cara hidup dia lebih kurang sama saja. Tengoklah ahli sihir orang barat ke, ahli sihir orang timur ke, orang utara ke, bagaimana digambarkan mereka ini. Cara pakaian mereka, cara hidup mereka lebih kurang sama saja. Dia ada pattern dia. Para Nabi dan Rasul pun sama. Nabi dan Rasul ni, dia ada pattern dia. Pattern itu yang kita boleh kenal Nabi dan Rasul. Ni kalau orang macam ni Nabi dan Rasul. Orang macam ni wali lah. Orang macam ni ulama lah. Pasal semua ni dia ada pattern. Tuhan jadikan dia ada passion, ada pattern. Yang mana kalau kita boleh kenal pattern ini, ini di antara dalil kenabian. Jadi, kalau dah begitu, kalau dah dia bukan penyakit, bukan sawan, bukan apa, bukan juga bomo, dukun, tukang sihir, jadi apa lagi yang tinggal? Ya, apa lagi yang tinggal? Hanya satu saja lagi yang tinggal. فَمَاذَا عَسَى أَن تَكُونَ هَذِهِ الْقُوَّةُ إِن لَمْ تَكُنْ قُوَّةَ مَلَكٍ كَرِيمٍ. Apa lagi yang tinggal kecuali malaikat sajalah. Tak ada dah. Tak ada dah. Kan? ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسب ما يهدي إليه البحث العقلي المستقيم. Logik akal tinggal satu saja. Setelah mana kita istiqra', kita buat penelitian, kita letakkan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada dan kita kaji setiap satu kemungkinan, hanya tinggal satu saja yang boleh diisytiharkan sebagai inilah dia yang sahih. Benda ni sama saja. Macam kita buat kajian saintifik apa pun, benda yang sama. Ya? Kita nak tahu satu benda ni apa dia. Penyakit ni macam mana doktor buat. Maka dia buat ujian. Dia buat ujian tu, ujian ni. Dah kali dia kata, tinggal satu sajalah penyakit makcik ni, tidak ada yang tidak bukan, ialah sekian penyakit. Setelah kami buat test untuk kemungkinan penyakit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, tinggal hak Z je. Habis dah, tak ada dah. Kalau penyakit makcik ni bukan penyakit Z, kita dah tak tahu dah penyakit apa. Yang ni yang ada penyakit dalam dunia ni kita tahu. Kan? Itu tera istiqra' tak menyeluruh sebab penyakit boleh bertambah, boleh datang penyakit baru. Tapi hak ni tak ada lagi. Ini memang hak ni yang ada. Ini istiqra' tam.
istiqra' tam. Ya. Pasal kita dah go through kepada semua, to all every possible theories or hypothesis. Jadi tinggal satu saja yang boleh diisytiharkan sebagai fakta. Apa dia? Iaitulah malaikat. Ini bukan kerana ada sumber luaran ke apa, tak ada. Ini memang logik akal, logika akal yang sejahtera. Ya, kita nak habaq kata kesimpulan hak kita dapat ni, kata sumber Al-Quran ni ialah malaikat yang bawa kepada Nabi SAW, ini adalah istiqra' aqliyun tam. Ya. Dia adalah istiqra' akal yang sempurna, yang berdasarkan proses kajian saintifik. Itu kita nak bagi tahu. Saintifik dengan makna ilmiah, bukan dengan makna maddiyah. Kita kena faham. Ini orang duk kata saintifik, sains. Apa tu saintifik? Apa tu sains? Kalau sains moden ni, dia kalau masuk bab-bab ghaib, dia tak mau kira. Pasal dia kata ghaib tidak termasuk dalam saintifik. Saintifik ni mestilah benda yang hanya kita boleh dapat dengan panca indera yang zahir sahaja. Itu salah. Itu sains moden barat yang mengarut, yang orang duk pakai sekarang ni. Kan? Sebab itulah option depa terhad. Option depa sangat terhad. Tak? Even kalau kita tengok dalam dunia perubatan pun, bila main satu penyakit, option depa terlalu very, orang kata apa, sempit tau. Sangat terhad option depa tu. Sedangkan kalau kita menggunakan akal yang waras dan sejahtera, ada banyak lagi option yang belum diteroka, yang mungkin lebih berkesan, ataupun ada lagi pilihan alternatif yang lain yang pelbagai. Tapi disebabkan mereka ada pattern pemikiran yang sempit. Sebab itulah Rabi'i ibn Amir radhiyallahu anhu, bila dia bagi tahu kepada Rustum, panglima Farsi, tujuan mereka datang untuk berjihad itu, kenapa dia kata linukhrijal ibadah min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, untuk kami keluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Wa min jawril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman agama-agama buatan manusia, undang-undang buatan manusia ini, kepada keadilan Islam yang Allah Ta'ala turunkan. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kita ni kalau pemikiran kita ni hanya pada dunia, pada materialistik, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang hanya tahu yang zahir daripada kehidupan dunia, tapi tidak tahu tentang akhirat, tidak beriman dengan ghaib, pemikiran manusia ni akan sempit, akan kolot, akan bodoh dan dungu. Itu terang kita abang. Kerana akal ni Tuhan cipta untuk mencapai benda yang gaib. Akal tidak dicipta untuk mencapai apa yang ada depan mata, apa yang didengar oleh telinga, atau yang boleh disentuh oleh tangan, atau dirasa oleh lidah, atau dicium oleh hidung, atau dipandang oleh mata. No. Akal not created for that. Okay? Tangan, mata, telinga, panca indera, the senses ini, al-hawas al-zahirah ini, the outer senses ini, are tools for akal. Dia adalah alat kepada akal untuk membekalkan akal maklumat supaya akal boleh mencapai apa dia? Benda yang tak ada di depan dia. Itu barulah orang yang berakal. Itu baru orang yang berakal. Orang yang berakal ni ialah orang yang boleh mencapai apa yang tak depan dia. Sebab tu beza kita dengan binatang.
Kan? Apa beza manusia dengan octopus? Octopus cerdik. Dia berkata sangat cerdik, pandai. Tapi dia pandai dengan benda yang ada depan dia aja. Dia tak boleh fikir sesuatu yang di luar daripada apa yang ada pada panca indera dia. Kita bagi dekat dia botol, kita bubuh dia dalam bekas apa semua, dia boleh fikir untuk keluar. Tapi dia perlukan usaha, percubaan daripada awal. Tapi dia sendiri tak boleh buat kesimpulan awal sebelum benda tu datang pada dia. Kita manusia, kita boleh, once we experience something, we can prepare for the worst. Kita manusia ni, kita pernah berhadapan dengan sesuatu yang teruk dalam hidup kita, kita boleh bersedia untuk yang lebih teruk. Kan? Kita pernah rasa sesuatu yang biasa, kita boleh terbayang yang lebih sedap. Kan? Yang lebih sedap. Kan? Kita makan satu makanan di kedai biasa. Kan? Lepas tu, kita tengok satu restoran mahal apa semua, kita akan terbayang bahawa makanan yang sama kita makan tapi di kedai ni lebih sedap lagi. Kan? Walaupun kita belum makan, tapi kita boleh terbayang di sana ada makanan yang lebih sedap, dengan rasa yang lebih sedap, walaupun dia sama dengan hak kita makan dengan kedai tepi jalan, tapi kedai hak tu lebih sedap pasal ada beberapa kaedah yang lain, di antaranya orang datang lebih ramai dan sebagainya. Kita boleh tahu. Sebab tu Allah Ta'ala cerita kepada kita makanan dalam syurga. Yang makanan tu kita bisa makan di dunia. Kita minum susu, kita makan minum madu, kita makan anggur, delima. Tapi akal manusia ni, kelebihannya, bila Allah Ta'ala cerita benda tu dalam syurga, memandangkan syurga ni adalah tempat yang sempurna, tidak akan musnah, tidak begitu, tidak begini, akal boleh buat kesimpulan bahawa buah yang dalam syurga tu, susu dalam syurga tu, madu dalam syurga tu lebih sedap, lebih hebat, lebih lazat. Kan? Kita di dunia ni, kita suka nikmat seksual. Ya? Hubungan seksual ni adalah kenikmatan yang Tuhan bagi kepada manusia. Tuhan kata, hum wa azwajuhum fi syughulin fakihun. Mereka dan pasangan-pasangan mereka dalam syurga ni takkan berhenti. Maksudnya lebih hebat lagi. Hubungan seksual dalam syurga tu lebih hebat, lebih lazat, lebih nikmat. Kita boleh terbayang benda yang tidak ada depan mata kita dengan apa yang ada depan mata kita. Kita boleh buat qiyas aula, qiyas adna, qiyas musawi. Itu adalah kehebatan akal manusia yang Tuhan bagi kepada kita. Yang mana menerusi akal inilah kita boleh mencapai realiti yang tidak ada di depan kita. Maka menerusi akal itu, kita tahu adanya Tuhan. Adanya tanggungjawab, adanya kehidupan akhirat. Ya? Maka dan pemikiran kita akan menjadi lebih luas. Ya? Lebih luas. Dan kita punya option, kemungkinan untuk kita buat kajian lebih besar. Dan kita akan mengkaji lebih banyak benda daripada certain things sahaja. Dan kita akan lebih terbuka untuk menerima kesimpulan-kesimpulan yang lebih lagi daripada apa yang kita dah jangka. See? Contoh, bila berlaku kes COVID-19. Ya? Kita dah kaji satu varian apa semua gini-gini, kita pun dah buat keputusan gini-gini.
orang yang beriman dengan Tuhan, yang percaya Tuhan yang mengawal kejadian alam, bahawa COVID ini di antara takdir Allah Ta'ala, sepatutnya dia akan prepare for the worst. Dia boleh tahu bahawa Tuhan boleh tukar virus COVID ini, tambahkan lagi, atau Tuhan boleh lemahkan dia, slowkan dia, dan Tuhan boleh hapuskan dia. So kalau dia beriman dengan benda macam itu, bukan sekadar benda yang berbentuk materialistik yang dia nampak di depan mata dia, dia akan buat preparation yang lebih maju ke depan dan advance. Tapi disebabkan kita tahu lah zaman sekarang ni yang buat keputusan ni orang yang tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kepada hari akhirat, kita hanya taklid kepada mereka, golongan etis dan sebagainya. Akan kita tengok keputusan-keputusan tu dia tak maju, tak advance. Sebab mereka hanya buat keputusan berdasarkan apa yang ada sekarang. Ya. Dan mereka anggap kalau kita dah kenal virus ni, kita boleh kuasai dia. Tanpa mengambil kira faktor yang lebih besar. Itulah faktor Tuhan. Kalau kita menganggap bahawa kalau kita tahu sebab dan musabab yang ada sekarang dan kita tidak mengambil kira di sana ada Tuhan yang mengawal kanun sebab dan musabab ini, akan jadi payah. Kan? Sebab itu pemikiran manusia ni kena ke depan, kena maju. Dan cara nak memajukan pemikiran manusia ialah dengan kita beriman dengan perkara ghaib yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan subhanallah, beriman dengan perkara ghaib ini ialah tuntutan akal, kerana dia adalah naluri akal. Naluri akal. Seperti mana makan, perut dia nak makan, lapar. Kalau dia tak makan makanan yang elok, yang halal, dia akan makan benda yang tak elok. Seksual, nafsu, syahwat, seks. Kalau dia tidak dilampiaskan dengan cara yang sahih, cara yang halal, dia akan dilampiaskan dengan cara yang haram. Kok mana pun mesti kena. Sebab dia adalah fitrah manusia. Manusia tak boleh menafi dan menidakkan keperluannya. Kan? Kok mana pun mesti. Kalau kita menidakkan, lama-lama kita akan musnah. Kalau kita tahan, tak makan, lama-lama mati lah. By hook or by crook, kalau nak hidup, kena makan. Kan? Jadi macam tu juga akal. Akal ni dia nak berfikir something yang di luar daripada zahir yang ada depannya. So kalau dia tak percaya perkara ghaib yang sahih, dia akan pergi percaya perkara ghaib yang khurafat, yang mengarut-mengarut. Inilah punca kenapa manusia beriman dengan benda khurafat. Kerana manusia kalau tidak beriman dengan benda ghaib yang sahih, dia mesti akan beriman dengan benda ghaib yang khurafat. Masalahnya, golongan etis dia tak percaya kepada Tuhan. Tetapi bila dia mengkaji alam semesta, dia hantar teleskop apa semua dulu, Hubble sekarang ni, James Webb apa semua, dia melihat alam semesta ni begitu hebat. Tersusun, kagum, mengagumkan, subhanallah, tak payah tengok jauh-jauh, tengok matahari, bulan depan mata pun dah cukup mengagumkan. Kan? Orang susah payah panjat Gunung Kinabalu, Gunung Everest. Buat apa? Nak tengok matahari terbit je. Susah payah api duduk tepi pantai. Buat apa? Nak tengok matahari terbenam ni pun. Pasal apa? Ciptaan Tuhan ni mengagumkan, menakjubkan. Dan akal tidak akan boleh menerima sekadar, oh ya, itu cantik, selesai masalah. Oh, no. Apa yang mata tengok ini, mata akan hantar ke otak. You see? Dan otak dia bukan sekadar menafsirkan objek. Otak pula akan hantar ke hati, jantung ni tengah. Dan di jantung ini tersemaknya emosi, perasaan. Perasaan kagum, hebat, takjub. Dan itu akan mencetuskan
Pemikiran, tafkir. See? Akan mencetuskan apa? Pemikiran, tafkir. Maka dia akan timbulkan persoalan. Bila datang pemikiran, dia akan datang persoalan. Sebab itu otak ni tak boleh tanya. Itu Nabi SAW kata, La yazalun nas yas'alun. Manusia ni takkan berhenti bertanya. Pasal memang otak dia berfikir. Selagi otak dia duduk fikir, dia akan tanya, datang macam-macam soalan, tasaulat. See? Iskalat. Sebab itu memang fitrah manusia. Dia mesti akan macam tu punya. Kalau dia tidak dapat jawapan yang sahih kepada persoalan dia tadi, apa jadi? Hatta yuqal hadha. Allahu khalaqal khalq. Faman khalaqallah. Sampai nanti orang tanya, Allah mencipta makhluk. Siapa cipta Allah? Ni pasal apa? Pasal dia tak dapat tasawur yang sahih tentang Tuhan. Tuhan tu apa? Dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak beriman dengan ghaib yang sahih. Maka dia percaya benda ghaib yang tak betul. Kan? Jadi bila mereka tengok alam ni tersusun, ada undang-undangnya, ada kawanin fiziaiyahnya, kawanin sekian-sekian, ada physical constants-nya yang tepat, ya, yang mana tak boleh diubah, ada fine tuning dan sebagainya. Jadi persoalan akal ialah siapa yang buat? Mestilah ada satu intelijen yang susun benda ni semua, takkan jadi sendiri rawak macam tu sahaja. Kan? Jadi mereka yang tak percaya, tak mau percaya Tuhan kerana nak lari daripada tanggungjawab. Kerana percaya kepada Tuhan akan menuntut kepada tanggungjawab kita kepada Tuhan. Iaitulah ibadah. Orang etis, dia nak lari daripada ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah. Dengan cara menafikan, macam anak durhaka. Orang kata tak balik tengok mak ayah kampung kan, lama dah duduk pekan ni. Tak ada dah mak ayah saya. Macam tu lah. Padahal dalam hati dia tahu ni mak ayah dia ada lagi hidup. Tapi dia deny, nafi. Supaya dengan cara nafi tu, orang tidak akan bertanggungjawabkan lagi kepada dia. Tapi dia sebenarnya duk meruntun mencari. Ya, duk mencari. Maka dia akan reka mak ayah palsu dia. Dia kata mak ayah dia ni dah mati, ni kubur mak ayah dia kat sini. Bohong. Dia tak boleh kata saya tak ada mak ayah. Itu nampak sangat bohong. Jadi sama juga orang etis ni. Dia tak boleh kata saya tak ada langsung asal usul pencipta, tak ada. Nampak sangat lah orang kata bongok. Takkanlah hang jadi sendiri macam tu saja kot. Ni alam ni punya tersusun macam ni, takkan alam ni cuh muncul macam tu saja. Dia mula buat cerita ada alien sana, intelijen bijaksana, mai tanam benih dekat bumi lah, apalah. Dia mula buat cerita mengarut. Tuhan tak mau percaya, alien percaya. Nampak dah bodoh. Kan? Hakikatnya alien yang hang percaya tu Tuhan lah. Kan? Cuma hang hang tak bagi dia sifat dia yang sahih, hang buat sifat yang batil kepada dia. So isu hang dengan Tuhan bukannya pada wujud, tapi pada al-asma' was sifat. Asma' wa sifat yang masalahnya ialah sifat Tuhan dan nama-namanya itu engkau tak faham betul-betul. Engkau beriman dengan Tuhan yang sifatnya engkau khayal yang tak betul. Kan? Percaya evolusi. Dia kata makhluk jadi evolusi. Semalam masuk dalam paper tengok, mereka jumpa ikan jos, ikan shark. Ikan jos ni mereka kata dah hidup sebelum kemunculan dinosaur. Maknanya dapat tangkap semalam spesies tu, maknanya sampailah dia tak berubah dia macam tu. So mana pi evolution?
Bukankah sepatutnya kalau teori evolusi ikan Jaws ni dah kena berubah lah jadi ikan paling kurang jadi spesies ikan Jaws yang lain lah. Pasal dah tak sesuai dah zaman laut ni tak sama dah dengan laut hak zaman sebelum dinosaur dah. Kan? Sedangkan ikan ni dah sebelum dinosaur pun dah pupus lama. Betul. Ini ikut cerita mereka lah. Kita pun tak tahu betul tak betul. Anggaran mereka saja. Itu semua anggaran lah. Jadi mana yang mereka percaya evolution tu tak ada. Evolution tu sendiri benda gaib. Bukan benda mahsus. Evolution tu sendiri, macro evolution yang dibuat oleh Darwin itu ialah kesimpulan daripada micro evolution. Maksudnya dia anggaran. Teori. Bukan fakta benda yang dia nampak depan mata dia jadi. Tak. Dia buat kesimpulan based on micro evolution yang dia tengok pada burung cakap apa semua. Dia kata boleh jadi macam tu dah juga spesies ni berubah-ubah daripada macro evolution. Kan? Jadi macro evolution tu sebenarnya tidak ada dalil hissi. Dia hanya anggaran akal secara gaib. Nampak? Tapi sebab Darwin tak mau masukkan Tuhan dalam teori penciptaan dia, tak nak mengenepikan Tuhan, jadi itulah masalah. Okay. Jadi poin dia di sini adalah bila kita kata dia adalah kesimpulan akal yang macam mana? Akal yang sejahtera, akal yang waras, akal yang logik, akal yang tidak akan bertemu dengan wahyu. Kerana ini adalah sifat akal yang asal. Akal tidak akan bertemu dengan wahyu. Mata tidak akan bercanggah dengan cahaya kecuali unless sama ada mata tu ada masalah atau cahaya tu lebih daripada had yang mata boleh terima. Telinga dengan bunyi adalah harmoni. Kecuali telinga ada masalah atau bunyi itu sendiri ada masalah. Kan? Nampak tak? Jadi macam tu juga akal dengan wahyu. Dia asalnya tidak ada percanggahan. Akal dengan wahyu takkan bercanggah. Dia harmoni, seiring dan sejalan. Sebab Allah Ta'ala lepas dia cipta Adam saja, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Tengok. Lepas Tuhan cipta Nabi Adam ya, Tuhan ajak tu wa'allama Adam al-asma' tu apa? Wahyu. Akal tu apa akal? Akal tu Adam lah, otak tu. Kalau ada kat Adam tu. Lepas Adam diciptakan, masuk roh, Tuhan ajak. So wahyu dengan akal sebentar datang kepada manusia ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Itu علم الإنسان ما لم يعلم adalah wahyu. Tuhan ajak manusia. So macam mana nak ada percanggahan wahyu dengan akal? Tak mungkin ada. Ya? Atau malaikat pun kata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi malaikat yang cerdik yang ada akal pun
Dia hanya tahu sekadar yang wahyu bagi tahu. Dan Allah Ta'ala wahyukan kepada Adam benda-benda yang dia tak wahyukan kepada malaikat. Dan malaikat dapat benda tu pula menerusi Adam AS. Adam yang bagi tahu. Adam yang habaq kepada malaikat. Adam menyampaikan apa yang Tuhan habaq dekat dia. Di sini nampak kedudukan akal manusia tu lebih tinggi daripada akal malaikat, atau manusia lebih afdal daripada malaikat. Manusia yang salih lebih afdal daripada malaikah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Ada. Jadi point dia, kita ni bila cakap bab akal, kena faham tu. Akal tu macam mana? Akal yang lurus, yang mustaqim, yang beriman dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau Al-Quran ni menjadi petunjuk hidayah kepada golongan al-muttaqin. Siapa dia al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib. Ghaib ini penting. Siapa ghaib ini yang menjadikan kita manusia aqil, berakal. Yang membezakan kita dengan haiwan, membezakan kita dengan tumbuh-tumbuhan. Ya. Ini dia. Subhanallah. Lepas tu dia kata, وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية ولا في تثبيت عقيدته الدينية، فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول، وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وسلم، فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع صوته، بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره لأنه رأى أثره ولأنه يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذين أوتوا قليلا من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما فإنهم سيكذبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه وسيقولون لك. Tengok dia kata akal yang waras sampai dekat ni lah. Adapun detail lebih daripada tu, malaikat tu macam mana, apa nama dia, bentuk dia dan sebagainya, yang ini kena balik kepada perkhabaran wahyu. Sebab akal ni dia ada had sempadan dia. Ibn Abbas kata, tengok, pandang dengan mata hang, jauh mana hang boleh tengok? Ada had tak? Ada had. Dia kata macam tu akal. Akal pun ada had dia. Sebab itu akal ni dia perlu bimbingan. Bimbingan tambahan yang kita perlukan setiap waktu. Kita disuruh minta ihdinas siratal mustaqim. Setiap kali solat minta. Pasal akal ni dia sentiasa perlu tambahan ilmu daripada Allah Azza fi'ulahu. Ya. Ada orang mukmin sampai tekak ni, alhamdulillah dia dah lega, dia dah relax. So berdasarkan penelitian akal yang sahih, tidak ada lagi kemungkinan untuk kita kata Muhammad SAW ni gila ke, syair ke, sahir ke, kahin ke, semua itu adalah impossible. Satu-satu yang possible ialah dia adalah Rasul, Nabi, Sadiq, Musaddaqun, yang datang kepadanya wahyu yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Adapun orang yang beriman dengan ghaib, kalau dia bukan orang yang beriman dengan agama tapi dia menerima kewujudan benda ghaib, ini akan bawa dia untuk beriman dengan agama. Ya. Kerana benda ghaib ini walaupun kita tak nampak tapi kita tahu kesan dia. Kita nampak kesan-kesan dia. Dia bukan terpisah terus daripada alam fizikal. Kan? Pasal apa hari ni saintis boleh percaya kewujudan quarks? Adakah mereka tengok quarks? Tak apa, tak ada siapa tengok quarks pasal quarks terlalu halus.
terlalu kecil. Ya. Even mikroskop elektronik yang sekarang pun tak boleh lagi nak mencapai. Tapi kita nampak kesan dia, elektron dan sebagainya. Kita nampak kesan quarks itu ada. Jadi kita percaya. See? Benda yang tidak ada depan mata kita tapi ada kesannya. Kita percaya macam mana kata si Badui, ala al-atharu tadullu ala al-masir wal ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Tapak kaki tunjuk ada orang berjalan. Tai unta menunjukkan ada unta. Fabiharun dhatu amwaj, fasama'un dhatu abraj, wa biharun dhatu amwaj, ala tadullu ala latifil khabir. Langit yang penuh dengan buruj, lautan yang berombak ini tidak cukup lagikah untuk menunjukkan di sana ada pencipta yang maha mengetahui, maha detail pengetahuan. Tak cukup lagi, sangat-sangat cukup. Kesan-kesan, bukti-bukti yang datang pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini tak cukup lagi kah nak menunjukkan bahawa yang datang kepadanya ni malaikat? Cukup, lebih pada cukup. Adapun orang yang jahil, yang kita kata tadi bodoh, dungu, sebab tidak mau percaya dengan lain daripada apa yang ada pada panca indera dia, orang yang tidak berakal, sangat mudah bahasanya, tak berakal, ya, mereka mungkin akan bagi macam-macam alasan lah. Ya. Mereka akan bagi alasan-alasan yang tak masuk akal. Ya. Tak masuk akal. Yang mana alasan-alasan mereka tu tak masuk akal. Sedikit pun tak masuk akal. Dia berkata apa? La'allahu itirabun fi a'sabil basar khuyila ilayhi annahu yara syai'an min la syai'. وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب والعيون وقل كلا ما زاغ البصر وما طغى. Boleh jadi dia berkata dia sebenarnya dia masalah saraf dan sebagainya, dia nampak benda yang tak ada. Oh cewah. Dia berkata subhanallah, Allah Ta'ala jawab dalam Quran lama dah. Ta'ala kata ma zagha al-basar wa ma tagha. Pandangan Muhammad tidak menyimpang dan tidak menjangkau lebih. Maknanya Muhammad bukan khayal melihat benda yang tak ada. Apa dia nampak tu memang betul ada. Tuhan jawab dalam Quran, saya siap dah. Subhanallah. Aw yaquluna la'allahu itirabun fi qiwal fikri suwira lahu al-ma'ani ashbahan mathilatan wal ahlamu haqa'iq mujassamah fabra ila Allah min hadha al-majnun hadha al-junun wa qul kalla ma kadhaba al-fuadu man ra'a. Dan boleh dia berkata tak, Muhammad ni mungkin terbawa-bawa mimpi. Benda tu mungkin dia mimpi, dia terbawa tengok di siang hari. Nah, orang kata gitu. Kan? Allah Ta'ala jawab juga dalam Quran. Allah kata, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jantung Muhammad tidak mendustakan, tidak salah apa yang dia tengok. Maksudnya, bukan mimpi. Bukan mimpi. Apa yang dia dapat dengan pandangan mata jantung hatinya ini, itu adalah realiti. Bukan mimpi, bukan bayangan. Subhanallah. Na'am. لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عيانا ويكلمهم جهارا بل عجبوا أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم وصوت لا يسمعونه بآذانهم. Mereka rasa pelik. Macam mana ada manusia yang boleh tengok malaikat terang-terang dan bercakap terang-terang, tapi orang lain tak tengok, tak nampak, tak dengar suara dia. Macam mana dia kata? Subhanallah. Subhanallah. Kan? فقالوا كيف يرى محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع ولا عمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب. Dia kata macam mana Muhammad tengok benda yang kita tak nampak, dengar apa kita tak dengar. Demi kita kata sepatutnya kita lah yang rasa ajaib dengan kekaguman mereka ni. Kita yang patut pelik dengan kepelikan mereka ni. فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت الأرض بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. Dia kata kalaulah orang jahiliah mungkin bolehlah fikir macam ni, tapi orang zaman moden lah ni takkanlah bagi alasan macam ni mengarut. Apa banyak benda yang dulu kita tak pernah tahu, tak pernah jumpa.
Tapi sekarang jumpa, kita kata benda tu ada. Hanya baru sekarang dapat diperolehi. Macam-macam. Atom lah, apalah. Ya? Sedangkan benda tu bukan baru wujud. Dah wujud dulu dah. Tapi dulu orang tak nampak. Ada warna-warna yang kita tak dapat tengok, yang lebah nampak. Dengan mata lebah. Lebah nampak warna lain. Kita nampak warna lain. Betul tak? Kelawak dengar bunyi yang kita tak dengar. Anjing boleh cium bau yang kita tak boleh cium. Subhanallahil azim. Awaklah jadi bodoh pada tu. Sebab tu bila tak beriman dengan benda ghaib jadi bodoh. Kan? Hang boleh percaya anjing boleh bau benda yang hang tak boleh bau. Hang boleh percaya ada serangga tertentu, binatang tertentu yang boleh dengar benda yang hang tak boleh dengar. Ya? Hang boleh percaya ada binatang, serangga tertentu yang boleh nampak warna yang hang tak boleh nampak. Subhanallah. So, what's the big matter? Awak yang bongok sangat. Zaman dah abad ke-21 duk tanya soalan macam ni lagi, apa kebodohnya? Tak. Sekarang dah tahun 2022. Dah lajak 2020 dah pun. Kan? Takkan duk tanya soalan bongok macam ni lagi. Kalau ada lagi orang tanya macam ni, tak tahu nak kata. Suruh pergi mengaji tadika balik lah. Kan? Zaman lah kalau ada duk main buat soalan ni, maknanya kita kena periksa balik segala sijil kelulusan dia. Betul ke dia mengaji ni? Bohong kot. Niru kot. Tak faham apa. Kan? Pasal apa dia boleh pelik? Muhammad dengar apa yang kawan-kawan dia tak dengar. Dia tengok apa yang sedangkan ada waktu-waktu tertentu sahabat nampak, tengok dan dengar. Kan? Syekh bagi sini contoh zaman dia, kitab zaman tulis. Contoh yang dia bagi sini ialah inna min aqrabiyatil ayat mutanajjur ayatul hatif telefon. فقد أصبح الرجلان يكون في أقصى المشرق وآخر في أقصى المغرب ثم يتخاطبان ترايان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئا ولا يسمعون إلا عزيزا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. هذا تليفون lah. Kan? Dua orang duk bersembang, dengar. Telefon zaman dulu. Telefon zaman lagi dahsyat. Kita tak tahu pun dia ada telefon. Kan? Ada cermin mata. Cermin mata. Kan boleh buat video call dia yang nampak orang. Cermin mata. Orang tak nampak. Subhanallah. Kan? Ini zaman dulu. Telefon. Zaman lah telefon lebih canggih pada tu lagi. Kalau zaman lah ni masih ada orang duk bertikai. Macam mana Muhammad nampak benda kita tak nampak, dengar benda kita tak dengar. Hang ni memang. Nak buat macam mana? Tinggal kami kena bangkit tahajud banyak-banyak doa. Tak nak bagi hidayah lah. Habis riang lah. Kalau nak cerita pasal bagi dalil ni, habis riang. Tinggal hidayah daripada Allah Ta'ala sahajalah. Kami dah tak nak buat apa dah. Tinggal berdoa lah. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله العفو والعافية. Kita berhenti sekali dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan syubhah ini. Bismillah ta'ala, walaupun dah jelas sebenarnya, tapi kita baca lagi kalam-kalam Syekh. Di sini ada perkara-perkara penting juga yang kita akan telusuri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata sihir. Pastikan seorang itu selalu terpelata di sihir. Di antara kesilapan orang yang sihir ni, dia faham antara kesilapan sama juga. Ada orang dia melihat di sana ada percanggahan
di antara orang yang kena sihir ni berubat secara fizikal dengan salah. Sihir mempunyai kesan dari segi mental, dari segi rohani dan juga dari segi fizikal. Sebab itu kita tengok perubatan dalam Islam terhadap sihir tidak terhad kepada jampi sahaja. Masalahnya orang sihir disuruh ada juga bekam supaya keluar benda-benda kotor yang dimakan. Kan? Disuruh guna daun bidara. Daun bidara ni sebab apa? Dia menyegarkan tubuh badan. Kerana bila orang yang kena sihir tu, urat-uratnya apa semua lemah. So kita tengok dalam Islam, perubatan sihir tidak pernah dipisahkan antara perubatan kerohanian jampi dengan perubatan fizikal. Same goes to penyakit fizikal juga. Dalam Islam, penyakit fizikal pun dijampi dan digunakan ubat-ubatan fizikal. So Islam tidak pernah memisahkan. So sama ada penyakit dia sihir tak sihir itu bukan penting. Cara perubatan tu sama saja. Kan? Sama saja. Maksudnya perubatan itu mesti dihimpunkan di antara rohani dan fizikal, jasmani. Sebab dia soalan macam ni datang daripada satu tasawur yang salah. Apa dia tasawur yang salah? Soalan macam sihir ni ada rawatan khusus yang beza dengan rawatan moden. Dan orang yang penyakit jasmani ni ada rawatan khusus yang beza dengan orang yang kena sihir. Sebab tu datang soalan macam ni. Kan? Bukan bermakna you kena sihir, you tak perlu pergi jumpa doktor, ambil ubat dan sebagainya. Mesti kena juga, tapi dalam masa yang sama jampi. Dan bukan bermakna kalau you tak kena sihir, you sakit dan you tak perlu jampi, tak perlu baca Al-Fatihah, tak perlu baca doa-doa Nabi. Tak. Mesti juga kena. Sunnah. Kan? Kerana rohani dan jasmani saling berkaitan. Dia tak ada rohani sakit, jasmani sihat. Tak ada. Rohani sakit, jasmani sakit. Jasmani sakit, rohani pun sakit juga. Dia tak ada bezanya. Roh itu duduk kat badan. Badan itu dengan roh. Dia mana boleh satu saja sakit. Kan? Dia tasawur tu kena betulkan dulu. Nah, sebab soalan ni anda jawab macam tu sebab soalan yang macam ni datang dibina di atas gambaran yang tak betul tentang sihir. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.